Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Dr. Tajul. Saya Muhammad Faiz bin Muhammad Amin, pelajar di PLI Group D dalam subjek aplikasi pendidikan psikologi. Okey. Hari ini doktor beri tugasan bagaimana guru memberi contoh teladan yang baik ataupun qudwah hasanah kepada pelajar ataupun murid. Okey. Jadi saya mulakan dengan konsep qudwah hasanah, ialah bermaksud contoh teladan yang baik kepada sesuatu yang boleh dicontohi oleh orang lain. Okey, di sini saya ambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan ataupun individu yang memberi tauladan yang terbaik untuk setiap Muslim. Jadi peribadi yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh dijadikan ikutan kepada masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Allah ada berfirman dalam Quran yang bermaksud dalam surah Ahzab ayat ke-21 yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu sebagai contoh ikutan yang baik bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah SWT dan balasan yang baik kepada akhir akhirat, iaitu pula menyebut dan mengikuti Allah SWT sebanyak-banyak dalam keadaan yang baik ataupun senang. Jadi kita tengok pendidikan yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai ikutan dalam aspek tingkah laku, teknologi, dalam komunikasi, kepimpinan, pengurusan dan sebagainya, dapat membantu dalam proses pembentukan akhlak seorang murid. Jadi kita tengok pada akhir-akhir ini, sejak kebelakangan ini, masyarakat ataupun ibu bapa banyak menyerahkan tugas pendidikan kepada guru ataupun seorang institusi sekolah. Jadi faktor ibu bapa yang sibuk menjadi tugasan harian di sekolah ataupun di tempat kerja, sehingga perkembangan diri seorang murid itu terabai. Jadi kesannya peranan gurulah dalam mendidik dan membimbing anak murid bagi melahirkan dalam melahirkan individu ataupun murid yang berakhlak mulia semakin mencabar, kerana guru kini tidak hanya sekadar menyampaikan ilmu di dalam kelas sahaja. Okey. Jadi guru ni sebagai ibu bapa yang kedua, kan? Yang kedua bagi setiap anak murid, dan sekolah dan sekolah adalah rumah yang kedua bagi mereka setelah melangkah ke alam persekolahan. Jadi apa yang guru ini boleh lakukan ialah guru sentiasa menunjukkan sikap yang baik dan tingkah laku yang baik yang sama ada di dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi tingkah laku yang menunjukkan seorang itu murid boleh tiru ataupun duplicate. Macam mana guru itu, macam itulah murid tu ikut, sama ada dalam bentuk yang baik ataupun yang buruk. Jadi peranan guru dalam menunjukkan segala gerak-geri, tingkah laku, perwatakan yang baik amat penting untuk ditiru oleh murid itu, seterusnya menjadi amalan dalam kehidupan mereka. Kesimpulannya ialah proses pembentukan akhlak pelajar ini memerlukan bimbingan dan panduan dengan pendekatan penuh kasih sayang, ikhlas, simpati dan mencegah kesilapan dengan ilmu dan hikmah. Jadi kesemua pendekatan ini perlu diamalkan oleh guru sewaktu mengajar di sekolah. InsyaAllah guru tidak akan mengabaikan tanggungjawab mendidik anak bangsa
di bangku sekolah dan masyarakat sekeliling sama-sama membentuk generasi ini agar tidak dirosak ditelan zaman. Sekian, itu saja saya punya hujah dalam pembentukan kuduah hasanah kepada murid. Assalamualaikum.